Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung semula muka surat 7. Firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Azza wa Jalla, auzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, dalam suratul Kahfi ayat 110. Ayat dia ada lagi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Suratul Kahfi ayat 110. Sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Yang ini dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Sebab itulah surah Kahfi ini kita kena selalu baca lah. Kita kena selalu membaca. Kita baca malam Jumaat ataupun pagi Jumaat. Nabi kata, man qara'a surat al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Man qara'a, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah Ta'ala memberi kepadanya cahaya di antara dua Jumaat. Jumaat yang dia baca hingga Jumaat yang akan datang. Dalam dua Jumaat tu, dia berada di bawah cahaya Allah. Dia berada di bawah perlindungan, jagaan Allah Subhanahu wa taala, dan diamankan daripada semua fitnah. Sebab tu surah Kahfi ni kita kena baca. Seminggu sekali, malam Jumaat, pagi Jumaat. Sebab kita memerlukan kepada cahaya. Akhirat besok di padang mahsyar ada orang yang Allah Ta'ala beri kepada cahaya sejauh mata memandang. Maksudnya cahaya dia banyak. Maksudnya cahaya dia banyak, amalan dia banyak. Ada yang Allah Ta'ala beri kepada dia cahaya di padang mahsyar hanya nampak di kakinya saja untuk dia berjalan. Itu amalan dia yang sedikit. Ada orang yang Allah Ta'ala beri kepadanya cahaya, sekejap ada, sekejap tak ada. Cahaya itu maksudnya amalan soleh. Jadi di padang mahsyar, orang-orang kufur kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah, mereka cuba nak mengambil, nak duduk di bawah cahaya orang Islam yang Allah Ta'ala bagi cahaya. Sebab apa? Sebab dia baca surah Kahfi. Maka Allah Ta'ala tak izin. Allah Ta'ala tak izin, dan kemudian Allah Ta'ala buat satu tembok
tembok di sekeliling kita ni, depan, belakang, kiri, kanan, ada tembok yang menyebabkan orang bukan Islam tak boleh ambil cahaya kita, tak boleh duduk di bawah cahaya kita. Tu Allah Ta'ala jaga. Kalau kita nak macam tu, kita balik rumah baca suratul kahfi, nah, malam Jumaat ataupun pagi Jumaat, hari Jumaat. Kelebihan dia banyak. Tapi surah kahfi ni panjang lah, 110. Kalau orang agama panjang sangat, malam Jumaat baca separuh, pagi Jumaat baca separuh. Boleh juga, kan? Jadi surah kahfi ni, Nabi suruh kita baca surah kahfi 10 yang terawal dan 10 yang terakhir. Kadang-kadang orang nak baca surah kahfi daripada awal sampai habis, dia berasa banyak. Berasa banyak. Yang dia baca surah abang banyak tak apa. Dia baca dalam handset tu, dia punya berita-berita Facebook tu banyak tak apa pun. Tapi baca surah kahfi dia berasa panjang. Itu benda baik, benda manfaat, benda yang nak tolong kita di hadapan Allah tu. Itu cabaran dia, halangan besar. Ataupun kita baca 10 yang terawal dalam surah kahfi, daripada alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab sampai kepada akhir ayat dia, wa hayyi lana min amrina rasyada. 10 yang terawal. Kemudian kita baca 10 yang terakhir, daripada allazina kanas a'yunuhum fi ghitan an zikri sampai sini, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kita baca 10 terawal sahaja tanpa yang akhir, dia macam tak lengkap. Sebab surah kahfi ni dia perisai. Dia perisai untuk menolak semua fitnah yang datang kepada kita. Fitnah di dunia dan fitnah di hari akhirat. Fitnah dunia ni yang paling besar adalah fitnah Dajjal yang akan datang pada akhir zaman. Selain berfitnah Dajjal, bermacam-macam fitnah. Fitnah perempuan, fitnah anak, fitnah maksiat, fitnah harta, fitnah kekayaan. Semua ni menjadi fitnah kepada kita, yang kalau kita silap menggunakan semuanya ini, boleh menghalangkan kita daripada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perisai yang paling kuat, yang paling ampuh adalah kita baca suratul kahfi, 10 terawal dan 10 terakhir. Hak ni boleh baca tiap-tiap hari. Tiap-tiap siang, sama ada siang ke malam ke, baca. Sebab dia 10 terawal, 10 terakhir. Hak malam Jumaat, pagi Jumaat, kita baca semua daripada awal sampai 110. Kalau kita baca 10 terawal sahaja, dia tak berapa nak lengkap. Dia kena baca 10 terakhir. Dia perisai. Kalau kita baca 10 terawal, dia macam bentengnya hanya separuh hadapan saja. Seolah macam itulah. Di belakang tak ada benteng, tak ada perisai untuk nak mempertahankan kita daripada semua fitnah. Jadi kita baca dua-dua, 10 terawal dan 10 terakhir. Jadi benteng kita, perisai kita tu kuat. Sebab tu kena baca suratul kahfi. Disebut dalam kitab Tafsir Munir, dalam Tafsir Munir menyebutkan bahawa pengarang tu kata,
Dalam surah Al-Kahfi itu, baca pilah tak mana pun, janji 10 ayat. Lagi luas. Jadi pandangan pengarang Tafsir Munir ni lagi luas, iaitu kita baca 10 ayat dalam surah Al-Kahfi, tak kira tempat mana, awal ke, akhir ke, tengah ke, janji 10 ayat. Tapi kita ambil nas daripada Nabi sendiri, yang tepat adalah 10 terawal dan 10 terakhir. Tuan-tuan sekalian, saya nak bagi satu amalan. Amalan ni nak tak? Tak nak tak apa. Sebab baca surah Kahfi ni nak bagi amalan lah. Amalan ni kita tak perlu letak di rumah kita, guard ke, penjaga, tak payah. Tahu dah? Kalau tahu dah tak payah abang. Mau. Mungkin tuan-tuan ada kebun. Siapa ada kebun durian? Durian ke, manggis ke, dokong ke apa ke, tak payah dia buat azimat belah tu raya lah, jin apa, tak payah. Ramai hak ni. Kita baca ayat 18 dalam suratul Kahfi. Ayat 18 dalam suratul Kahfi, ayat dia berbunyi, wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruku' wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'ah bil wasit lawi talaqta alaihim mirara wa lamulita minhum ru'ba. Hak ni kalau kita baca di rumah, sebelum keluar rumah kita baca, kita kunci rumah, insya-Allah rumah kita dipelihara, pencuri tak masuk, barang tak hilang. Kalau kita baca di kebun, tapi kena bacalah, jangan tulis surah ni plekat dekat pondok, dekat kebun. Aku tulis dah macam orang 20 ayat 1000 dinar tu. Wa may yattaqillah, buka kedai makan. Orang tengok, oi ni kedai muslim ni. Kan? Kena baca. Kita duduk di kebun, sambil duduk tengok durian, durian ni masak, baca ayat ni. Ayat surah Kahfi ayat 18, insya-Allah kebun kita dipelihara oleh Allah. Pencuri tak masuk, kera dia tak masuk, apa pun tak masuk. Syarat kena baca ayat ni, surah Kahfi ayat 18. Ni. Satu ayat ya, ayat 18. Ayat dia mula dia watah sabuhum. Akhir dia wala mulik taminhum ru'ba. Satu ayat. Kan satu ayat tak boleh kot. Boleh nah. Baca pun tak apa. Satu lagi amalan. Amalan ni semua orang boleh buat. Kita baca ayat kursi. Tahu dah kursi? Tapi kita nak baca bila? Sebelum kita keluar rumah, kita baca ayat kursi. Kita baca ayat kursi, kemudian kita keluar rumah, semua hajat kita tercapai. Kemudian kita keluar dan selamat balik ke rumah semula. Mana tahu keluar tak balik. Kalau keluar tak balik tu tahu dah tuan kena. Kemudian Allah Ta'ala ampunkan semua dosa kita. Kemudian Allah Ta'ala peliharakan diri kita daripada jin dan manusia dan segala musibah. Tu kelebihan ayat kursi. Dua malam. Sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhan, iaitu dengan Allah Subhanahu wa taala,
hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, memperbanyakkan amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh ni banyak, yang kita buat setiap hari, setiap malam, amalan soleh, iaitu antaranya kita membaca Quran. Membaca Quran adalah syafaat yang paling besar di sisi Allah. Kalau kita baca surah Al-Baqarah dengan surah Az-Zahrawain, kalau tak boleh hafal, kita baca je, kan? Tapi nak hafal surah Baqarah dengan Al-Imran memang panjang. Tapi orang yang boleh hafal surah Al-Baqarah dengan Al-Imran, memang surah ni syafaat di sisi Allah. Di padang mahsyar besok, surah ni dia akan datang seperti gumpalan awan yang hitam, atau seperti sayap burung yang menunduhi, yang duduk di atas kepala kita. Buat atas kepala. Dia syafaat. Orang lain tak boleh ambil. Hanya kita yang dapat di padang mahsyar ketika huru-hara. Manusia masing-masing mementingkan diri sendiri, kita dapat syafaat. Ataupun kita baca dalam Quran tu ada 7 surah. Saya tahu tak tak ya. Ada 7 surah yang mula dengan Hamim. Tengok dalam Quran, awal depan tu ada Hamim, tu dia lah, tak ada surah lain dah. Syarat mula dengan Hamim. Saya tak ingat, tapi antaranya surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan tu dia mula dengan Hamim. Dalam Quran ada 7 surah yang mula dengan Hamim. Kalau kita selalu baca 7 surah ni, 7 surah yang mula dengan Hamim, baca Hamim ni baca perhabis lah. Tak boleh. Dia kata aku baca 7 Bismillahirrahmanirrahim, Hamim. Tak dia kan, itu mudah. Baca sampai habis lah, kan? Sebaik-baik sebolehnya kalau hafal 7 surah ni, lagi cantik, lagi baik. Ni amalan, kan? Kita ada 7 hari. Satu hari satu surah yang mula dengan Hamim, kan? Saya tak ingat surah Syu'ara, Fussilat, surah apa lagi, kan? Tapi surah Ad-Dukhan memang mula dengan Hamim. 7 surah. Baik, baca. Kita ada 7 hari. Elok satu hari satu surah, 7 hari habis. Tu orang istiqamah, kan? Tak kira lah baca waktu mana pun, lepas subuh ke, lepas lahar baca. Ataupun dalam satu hari tu, surah tu dia panjang sikit, ada yang panjang, ada yang pendek. Kita baca sikit-sikit. Baca 2 muka, satgi malahong, baca pula sambung, habis. Orang istiqamah saja yang boleh buat. Kelebihan dia 7 surah yang mula dengan Hamim ini, surah ni akan tunggu di 7 pintu neraka. Takdir kata malaikat bawa seorang hamba ini, heret seorang hamba Allah ni ke pintu neraka. Surah tu boleh berbicara, boleh bercakap. Dia kata, ya Allah, tuan tubuh ni, tuan jasad ni, kamu tak boleh masuk ke dalam neraka, sebab semasa dia hidup dia selalu membaca aku. Surah ni dia minta pada Allah, tak boleh masuk, dia minta syafaat. Kemudian tak boleh masuk, malaikat bawa bagi ke neraka yang kedua pula, sampai 7 neraka. Surah ni minta pada Allah, jangan masukkan hamba-Mu ini dalam neraka Allah, sebab dia selalu membaca surah yang dimulai dengan Hamim ini. Tu kelebihan surah dalam Quran. Sebab tu Quran ni mensyafaat yang paling besar. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, dia datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, syafaat kepada orang yang membaca. Tu kelebihan.
Jadi amal yang soleh ni amal yang nak menolong kita. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq apabila disebut saja kubur, dia menangis, dia teriaklah. Sebut pada mahsyar, dia tak teriak. Ditanya kepada dia sebab apa, dia kata dalam kubur aku seorang, tak ada siapa-siapa, tu aku teriak. Di padang mahsyar ramai orang, kawan nu ada tagah macam tu macam dekat tengok macam tu. Itu pada fikiran Bakar As-Siddiq. Jadi kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala mestilah amal yang soleh, amal yang banyak. Kita boleh buat, kita zikir. Kalau kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ruh kita keluar dalam keadaan lapang, tenang. Ruh kita tu kenyang sebab banyak zikir, kan? Orang yang banyak zikir kepada Allah, di akhirat besok dia dapat bersenang lenang dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam syurga nanti, kita sesama kita ni, dia bukan sembang bab lain dah. Dia tak sembang bab kebun, bab kereta, bab tanah, bab apa, tak ada dah. Semua masing-masing kita jumpa sesama kita dalam syurga, kita duk sembang, apa amalan kamu yang kamu lebih daripada aku? Apa amalan kamu? Apa amalan kamu? Apa amalan kamu? Duk tanya hatu ya. Dunia ada duk sembang tanah, duk sembang kerja, tak habis-habis. Mai dalam surau pun duk sembang lagi. Duk orang duk khutbah Jumaat, duk sembang lagi. Dah jenis sembang. Kalau jenis sembang ni, orang duk baca khutbah pun sembang lagi. Tak payah nak ubah. Kan ubah. Tegak marah. Tak tegak salah, tegak marah. Tak tahu kat dia. Itu amalan soleh. Jadi amalan soleh ni amal yang bertepatan dengan syariat. Kena ada ilmu dah. Kalau rajin beramal, ilmu tak ada pun tak boleh, kan? Ada orang yang abid, yang rajin buat ibadat tapi ada ilmu, ada juga. Ada orang yang abid, yang rajin buat ibadat tetapi tidak ada ilmu. Yang tak ada ilmu ni, dia buat amalan banyak salah. Walaupun kebetulan betul tapi hakikatnya salah. Contoh kita masuk surau, kita nak semayang zuhur, kita nak semayang zuhur. Zuhur masuk 1.29 kan, 1.29. Kemudian dia tak tahu, lahak ni masuk ke berapa pun tak tahu, pakai agak. Dia semayang. Lepas semayang, dia tanya kawan sebelah, lahak masuk ke berapa? Kawan sebelah kata 1.29. Betul dah. Tadi aku sembahyang betul dah jam tu. Jadi adakah sembahyang sah? Sembahyang dia tidak sah. Sebab apa? Semasa dia sembahyang, dia tak tahu sebenarnya hakikat masuk waktu tu pakai berapa. Dia pakai tembok dah. Tembok kena. Sebab tu kena ada al-ilmu. Al-ilmu imamul amali. Jadi amalan kita sah berdasarkan kepada ilmu. Amalan yang tidak sah, yang tidak berdasarkan kepada ilmu, buat membuta tuli saja, bukan seronok buat tapi tak belajar. Sampai bila kita tak mau nak belajar? Kita semakin hari semakin berumur, 50, 60, 70, bukan semakin sihat. Dulu kita sihat, tidak? Kita boleh buat kerja, tengah hari kita tak tidur pun boleh, kan? Pergi sana pergi sini. Hari ni umur kita 50, 60, mai tengah hari mengantuk, tak larat, sakit pinggang, sakit no. Itu Allah tak sudah tarik sikit. Kita tak perasan. Dulu rambut kita hitam, hari ni dah berubah dah. Tu pun tak sedar lagi. Dulu mata kita cerah, hari ni tak nampak dah, duk pakai cermin mata. Tu nikmat yang Allah Taala tarik sikit-sikit. Akhir sekali cabut roh, habis. Habis roh, kita nak bertemu dengan Allah, masuk ke liang lahat, maka dalam kubur itulah kita memerlukan cahaya. Cahaya apa dia? Membaca suratul kahfi. Kalau kita selalu baca surah kahfi, kubur kita insya-Allah selalu dipelihara oleh Allah, selalu bercahaya dengan sebab Al-Quran yang kita baca. Kalau diceritakan di sebelah
Indonesia ni ada satu hamba Allah, dalam rumah dia tu satu almari tu Quran. Orang tanya dia, apa Quran banyak? Nak siapa nak baca? Quran saja. Rupanya dia beli Quran, dia baca daripada awal sampai habis khatam, dia simpan, dia beli hak baru. Sampai satu mari tu Quran saja. Ada hamba Allah yang macam tu. Kita ada setengah orang dia beli Quran cukup elok, Quran hak mahal. 400 ada warna-warni besar semua, wakaf ibtidak semua ada. Tapi duk simpan. Nak bagi siapa baca? Anak ke baca? Anak tak baca juga. Cucu. Bila cucu nak baca? Cucu masih kecil lagi. Kita yang kena baca. Kalau kita beli Quran mahal-mahal, kita simpan dalam rumah, adakah rahmat turun dengan sebab kita simpan Quran banyak? Tak turun. Kita rahmat turun dalam rumah kita disebabkan ahli rumah tu selalu baca Quran. Satu rumah yang tak pernah baca Quran, rumah tu telah terbakar, hangus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita surah Al-Baqarah. Kalau kita baca surah Al-Baqarah dalam rumah kita, jin, iblis, ifrit semua tak masuk. Selama 3 hari 3 malam dia tak akan masuk. Tak boleh masuk. Itu pendinding perisai surah Al-Baqarah. Sebab itulah di zaman Nabi SAW, Nabi nak melantik ketua perang. Nabi tanya, di kalangan kamu siapa yang hafal Quran? Di kalangan kamu siapa yang hafal surah Al-Baqarah? Sahabat ni kata, aku tak hafal. Tiba-tiba ada seorang kanak-kanak yang menghafal surah Al-Baqarah. Lalu Nabi kata, bangun, kamu aku lantik menjadi ketua atau pemimpin pasukan perang. Sebab itu kelebihan surah tu, dia pendinding yang kuat. Surah Al-Baqarah. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, bolehlah disimpulkan seseorang yang akan mendapat kebaikan hidup di dunia dan di akhirat ialah mereka yang berusaha dan bekerja untuk hidup di dunia ini. Jadi di dunia pun kita nak kebaikan, kan? Kita duk baca Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kepada kami di dunia ini hasanah kebaikan. Hasanah kebaikan di dunia ini, kita hidup dalam keadaan bahagia, tenang, rumah tangga kita bahagia, kita ada masa luang, masa lapang untuk beribadat kepada Allah, ada masa lapang untuk mengaji. Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita, kita dapat sama-sama untuk belajar mengaji dekat surau, dekat masjid dan sebagainya. Itu adalah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang dicerita bahawanya pendapatan dia satu hari pendapatan dia 50,000. Ni pendapatan, umur dia 40 lebih. Pendapatan dia satu hari 50,000. Sebulan apa? Satu umpai apa? 6. Tetapi anak tak ada. Kemudian dia sakit, pakai wire ni, orang duk masuk susu ni. Kita contoh orang yang gaji 1,500, 2,000. Tetapi walaupun gaji dia 1,500, 2,000, anak ramai, dia berasa cukup. Tubuh badan sihat, fikiran tenang, hati tenang, dapat buat ibadat, dapat mengaji. Yang mana lebih baik? Hak pertama, pendapatan dia satu hari 50,000 dengan kita yang tak ada ni, yang mana bagus? Yang bagus tubuh badan sihat. Tubuh badan sihat, fikiran tenang, hati tenang, kita boleh buat ibadat pada Allah. Kita tidur pun nyenyak, kita makan pun lalu. Hak tu makan pun tak lalu. Nak makan macam kita tak boleh. Tapi duit banyak. Sehari masuk 50,000, tapi makan tak boleh.
Nak makan siakap ke, nak makan ikan gerut, tak boleh makan. Duit banyak tak bermakna. Bukan kebahagiaan tu segala-galanya ada kepada harta wang ringgit. No, kebahagiaan tu sejauh mana kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La in syakartum la azidannakum. Sebab tu kita memerlukan jiwa yang kaya. Jiwa yang kaya ni jiwa yang tidak berhajat kepada orang lain. Biarlah mereka kaya dengan harta mereka. Kita berasa syukur apa yang ada kepada kita. Itulah syukur yang sejati di sisi Allah Taala. Kalau kita syukur, Allah tambah lagi, kan? Tambah keberkatan. Keberkatan yang Allah Taala nak bagi kepada kita disebabkan syukur. Umur yang panjang, itu berkat. Hati yang tenang, itu berkat. Fikiran tenang, berkat. Tubuh badan sihat, itu berkat. Kadang-kadang orang nampak kekayaan ni hanya pada wang ringgit, tapi tak nampak kepada tubuh badan yang sihat. Tubuh badan sihat tu pun adalah kekayaan yang tak boleh orang lain ambil, kan? Orang yang sakit, pendapatan dia sehari 50,000, dia cemburu tak dengan orang yang sihat? Dia cemburu lah, dia kata kalau aku sihat macam hang ke, kalau dia boleh beli sihat, nikmat sihat tu dia beli dah. Bayar 3 juta aku nak sihat. Tapi tak boleh tukar. Sebab tu semasa kita sihat, kita banyak buat ibadat kepada Allah SWT. Mai kita masa sakit, kita tak boleh buat apa dah. Duduk atas katil, tangan pun tak boleh gerak, nak sembahyang pun tak boleh. Malaikat tulis semua baik belaka. Asalkan masa muda kita rajin buat ibadat. Tapi kalau masa muda penyegan nak buat ibadat, segan nak buat ibadat, malah duduk tidur saja, maka ketika dia sakit, adakah malaikat nak tulis baik? Tak ada. Tulis benda yang tak baik belaka. Sebab itulah sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy, pertolongan Allah di hari akhirat besok. Antaranya siapa dia? Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Seorang pemuda, termasuk pemudilah, yang masa muda dia beribadat kepada Allah sampai masa tua. Dia tak pernah putus asa. Kadang-kadang kita ni dia merasa jemu, berasa tak larat. Dia bermusim. Ada musim tu dia rajin main surau dengan kuliah. Main satu musim tu tak nampak langsung. Bimbang ni pakcik ni. Ingat kot innalillah dah. Rupanya ada. Kan. Kalau dia kata lama tak nampak, ingat kot qalu dah, kata qalu dah. Innalillah dah. Dia kata hang perli aku ke? Tak perli lah, kan? Sungguh. Tu. Ada manusia yang bermusim. Musim tu dia rajin main kuliah, dengar kuliah. Tak tahu tak nampak, kan? Duk sebulan, lepas sebulan baru nampak pula. Kan? Itu musim. Kita tak boleh bermusim, kan? Kalau kita bermusim, kalau dia mula nak tinggal, dia tinggal dah. Dia tinggal. Lama-lama dia berasa segan nak main. Betul tak? Macam orang yang tak pernah pergi ke masjid. Tiba-tiba dia nak pergi, dia berasa berat. Semua ni. Dia berasa berat, dia berasa malu lah, orang kata apa. Kan? Sampai orang nak bagi daging korban, dia pun ni tak main ke? Rupanya dia pun malu. Kan? Semua dapat kupon. Tetapi awak daging ni lebih. Rupanya dia pun malu tak main. Kita tak kata apa pun, tapi malu. Rupanya nak kena pergi hantar ke rumah. Dia stand tu. Sebab apa? Sebab dia tak biasa main masjid. Sekali abang ni apa ni, jemaah tapi orang nak bagi korban pi pula. Dia kata kot tu. Dia faham kot tu. Tapi orang ahli masjid dia pun tak kata macam tu. Dia faham macam tu. Ada faham macam tu habis. Lala sekali siapa lalu pun jalan ambil kan, motor ke kereta ke berhenti bagi semua habis. Rupanya kena pergi hantar kat depa.
Jadi kebaikan di dunia, hasanah di dunia pun kita nak. Hasanah di dunia ni malam ni tuan-tuan sekalian, kita tubuh badan sihat, boleh main belajar, main mengaji, fikiran tenang, satgi makan pula lalu pula kan. Lepas tu balik tidur nyenyak. Hak tu pagi esok pergi kebun pula. Jadi itulah yang paling tenang dalam kehidupan kita, tak sibuk dengan urusan dunia kan. Dia macam ni, apabila Allah Ta'ala suka kepada seorang, apabila Allah Ta'ala terima amalan seorang itu, dengan Allah Ta'ala bagi lapang kepada dia untuk dia buat ibadat kepada Allah, ada masa buat ibadat, mengaji dan sebagainya. Itu tanda dia itu diterima oleh Allah SWT. Ada orang yang disibuk dengan dunia, dia tinggal akhirat. Itu cara Allah Ta'ala murka kepada dia. Dia cari dunia sampai meminggikan akhirat, tak sempat nak fikir abad akhirat. Duk cari dunia siang malam, dia cari bagaimana nak kaya. Nak cari duit banyak, nak buat rumah besar dan sebagainya. Semua tu nak tinggal mereka. Kita tak ada harta pun, kita semua nak pergi belaka. Harta banyak pun tinggal. Tinggal kat siapa? Tinggal dekat anak cucu kita, tinggal kat anak, tinggal kat isteri. Harta banyak tinggal kepada isteri, tiba-tiba tak ada anak pula, boleh kat isteri pula. Untung dia. Kita siang malam cari, makan pun lebih kurang yang kata menu, simpan duit banyak-banyak, juta-juta, boleh kat isteri. Kebetulan tak ada anak pula. Kalau ada anak tu boleh tahan juga, dapat dekat anak kita. Dapat kat isteri, tak ada anak. Mereka duk tunggu tempoh ya. Habis-habis tu dia. Kaya. Berebut pula tu. Itu masalah. Benda yang kita benda yang kita nak bawa, kita tak sibuk nak cari, iaitu amalan soleh. Amalan soleh ni yang kita nak bawa, kita tak sibuk nak cari. Tapi benda yang kita nak tinggal ke anak cucu, harta benda wang ringgit, kita sibuk cari. Dia pulung buat rumah, lepas tu buat rumah pula, lepas tu buat rumah pula. Siapa 5-6 buah rumah, dia nak duduk semua ke? Dia duduk satu rumah saja. Itu dikatakan dunia telah menyempitkan kehidupan dia. Dunia telah menyempitkan akhirat. Dia tak sempat nak fikir abad akhirat. Sampai di sana dia menyesal, Allah aku duduk. Rabbana absarna, ya Allah, hari ni kami nampak sudah nikmat kubur, azab kubur, kan? Farji'na, kami nak kembali ke dunia semula. Na'mal solehat, untuk beramal soleh. Inna muqinun, hari ni kami yakin kepadamu ya Allah. Adakah boleh kembali ke dunia? Tak boleh. Tak boleh. Sebab itulah kita, amalan ni kita jangan tinggal. Surah-surah pilihan yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang banyak kelebihan, setiap malam kita jangan tinggal. Macam mana pun kita baca juga, mengantuk baca juga, sebab ada kelebihan. Surah surah Al-Mulk, surah As-Sajdah, surah Al-Insan, surah Yasin, surah Ad-Dukhan, surah Ar-Rahman, baca semua. Surah Al-Waqi'ah, surah Am-Yatasaalun, surah Al-Muzammil, surah Al-Fat. Nak baca amalan banyak, kan? Tapi dalam sibuk-sibuk kita ada masa untuk kita membaca Quran. Quran. Orang yang baca Quran ni, dia sampai umur yang nyanyuk pun dia tak akan nyanyuk. Umur dia 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, tapi dia tak dimakan nyanyuk. Sebab apa? Sebab mukjizat Quran. Banyak dah berlaku di sebelah sana tok guru Quran. Yang saya lihat umur dia 100 tahun, 110 tahun.
mata cerah, ingatan ni kuat ni. Cucu dia berapa puluh orang, 2-30 orang, dia ingat cucu dia sebab mukjizat Quran. Mukjizat maknawi, dan di segi roh dia ada mukjizat. Fikiran kita cergas. Sebab tu orang yang duk belajar agama kat Mesir dulu, kalau depa nak hafal Quran, depa hafal selepas subuh. Sebab waktu tu dia fikiran dia masih kosong, dia tenaga masih kuat hafal. Kalau main malam kita nak hafal, dia tak boleh pergi dah, dia berat. Sebab dia mengantuk lah, dia makan macam-macam kan. Kalau kita nak bagi otak kita cergas, kurang mengantuk, makan buah zaitun, watin wa zaitun. Di sini tak ada buah zaitun. Ada buah ni zaitun? Tak ada. Kalau di negara Arab, Mesir tu, dia ada buah zaitun, dia ada yang warna hijau, warna hitam, dia buat jeruk. Rupanya buah zaitun ni dia boleh mengurangkan kolesterol. Tu orang duk pakai minyak zaitun tu kan. Saya dulu keraklah makan buah zaitun kan. Beli makan dia jadi panas kepala. Dia panas kepala tu, nak tidur tak boleh. Sungguh ni ngapai pun tak tahu mana kan. Kena okey ke? Boleh tak? Jadi kita mendapat kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi fitnah yang paling besar di dunia ni fitnah Dajjal. Dajjal ni dia mai di akhir zaman. Lupa bawa. Ni ada satu kitab Fitnah Dajjal yang dikarang oleh Tuk Guru Umar Zuhdi. Kitab Jawi lama lah, tak nak jual dah. Di sini dia ada amalan. Dalam kitab ni bersebut, dan kitab lain bersebut. Amalan dia setiap hari kita baca 21 kali. Kata riwayat 25 boleh, 21 boleh, ikut pilih mana pun. Jangan tak baca aja. Orang lah kali khilaf 21, 25. Dia tak buat langsung. Tidak. Baca di sini dia hadis dia sebut baca 25 kali. Kan? Hadis dia, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Saya bagi doa lagi lah. Doa lagi baca ni. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut summa mata 'ala firashi a'tahu Allah ajra syahid. Setiap hari kita baca 25 kali. Dalam ni sebut 25. Dalam kitab Jauharul Mauhub sebut 21. Baca 25 kali setiap hari. Kelebihan dia kelebihan banyak. Dalam kitab Jauharul Mauhub sebut, kalau kita baca 21 kali Allahumma barik ni fi wa fi ma ba'dal maut, selepas kita mati nanti, semua nikmat yang kita telah guna di atas muka bumi ini Allah Ta'ala tak tanya dah. Di sini disebut kalau kita baca 25 kali, lepas kita mati nanti, dia akan diberi pahala syahid. Pahala syahid. Semua bolehlah. Baca 20. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berilah keberkatan kepada aku ketika hendak mati dan selepas mati. Dia biasa ni orang perempuan dah berumur ni, dia rajin amal. Dia beramal sungguh. Dulu saya baca di banyak tempat, habis baca pekat tanya lah doanya ni, pekat salin tu. Bagus. Bagus. Duk kata ada. Apa dia?
Tulis rekam tak apa. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Pendek je. Boleh. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Makna dia, ya Allah, berkatlah oleh kamu bagiku ketika hendak mati dan selepas mati. Amal 25 kali ataupun 21 kali. Yang ni amalan lagi. Nak bagi amalan ni, nak suruh beramal. No. Baca selepas sembahyang 5 waktu. Selepas sembahyang 5 waktu, baca yang ni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan wa rabban syahidan, la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Baca 4 kali. Kelebihan dia, 4 kali menjadi oleh Allah baginya, bagi orang yang baca. Sirat tu siratul mustaqim yang kita nak jalan di akhirat besok. Panjang dia 4 hasta, lebar dia 4 hasta. Tu dia. Luas luas 4 hasta luas. Dan setengah daripadanya barang yang menyebabkan panjang umur. Ni kena ambil ni. Siapa nak panjang umur? Perempuan nak panjang umur? Lah, dia nak panjang umur. Kan? Panjang umur. Suami tak ada, boleh hantar kat empa. Dan setengah daripada barang yang menyebabkan panjang umur dan kelapangan rezeki. Umur panjang, rezeki murah. Dibaca bacaan yang dinakalkan daripada setengah fudala, dikatakan mengiringi tiap-tiap sembahyang fardu. Selepas sembahyang fardu, amal yang ni saya bagi kat tuan-tuan untuk beramal. Saya pun tak beramal juga, kan? Tak apalah, tuan-tuan beramal saya dapat pahala. Baca yang ni, umur panjang, rezeki murah. Tuan-tuan dapat kontrak baru lah dah. Dapat ni pula dah. Salim. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Pendek saja. Boleh salin? Boleh? Subhana salin lah. Man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Malam ni banyak bagi ni. 4 dah. 5 dah. Dia tak lagi bagi banyak, tak lagi dia tak ingat. Bagi 2 cukup kan. Nak lagi? Dia pun rajin ni. Nak minta subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Itu amalan. Hak salin tu boleh ambil dekat kawan lah. Di sini banyak lagi amalan, Ada satu kitab tu, Pati Rahsia, lagi banyak. Banyak amalan. Nak beramal ni, kadang ikut nak beramal ni, masa sehari malam pun tak cukup. Kalau nak beramal, tak cukup. Banyak. Kalau kita beramal semua tu, boleh jadi tok wali pun. Kalau tak wali pun, adik-beradik wali pun tak apa dah. Kan? Duduk dalam surau daripada pagi lepas subuh sampai maghrib. Kelak-kelak pening. Beramal semua. Tapi memanglah umur kita ni yang hampir 50 60
Memang kena banyak beramal. Bukan masa dah untuk kita nak seronok, nak pergi shopping, mall ke apa-apa semua nak ni kan. Tapi sekali-sekala tu boleh. Bawa isteri pergi shopping beli kan. Saya dia pun jemu pula duduk di rumah. Suami aku ni tak layak lah nak ajak pergi pandai payah. Dia kira hak tu lah. Tak boleh juga kan. Dunia pun kena ambil juga kan. Apa nanti kita bagi amalan pula banyak ni. Jadi kita berhenti pada bab berdasarkan dalil, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'uni walhamdulillahi rabbil alamin.